A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam balligh anni walau ayah atau kama qala. Alhamdulillah, kita pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan rahmat-Nya dapatlah kita sama-sama merasai nikmat iman dan Islam, dan sama-sama kita merasai nikmat mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa juga kita selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke atas salam ke atas baginda. Mudah-mudahan asbab kita selawat, asbab kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, Allah SWT ampunkan kita dan pemudahkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini, kita sama-sama belajar pelajaran Jawi, dan kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu tanda baca. Pada pelajaran 4, kita tengok sama-sama muka surat 77, tanda baca. Okey, baik. Seperti mana yang kita tahu, dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris, dalam apa-apa bahasa sekalipun, dia ada tanda bacaan. Tanda bacaan tu menunjukkan sama ada itu adalah penyata ataupun pertanyaan, ataupun panggil apa tu, nada tinggi ataupun nada rendah. Jadi setiap jenis-jenis tu akan mempengaruhi kita punya perkataan kita, sama ada ia pertanyaan ataupun penyata. Okey, tengok sama-sama, kita akan belajar sama-sama insya-Allah. Okey, jenis-jenis tanda baca. Tengok, tanda baca ni dia ada beberapa jenis, dan kat sini dia ada tulis 6 tanda baca. Okey, tengok sama-sama. Yang pertama, tanda noktah. Tanda noktah ni titik lah. Tanda titik. Dekat mana kita nak letakkan tanda titik, kita akan belajar selepas ni insya-Allah. Okey, yang kedua, tanda soal. Dia ada macam tu. Okey, tanda seru. Dia titik, lepas tu dia memanjang. Okay, tanda koma, macam waw terbalik. Tanda noktah bertindih, ada 2 tanda titik. Lepas tu yang ke-6, tanda pengikat kata, ada 2. Okey. Okey, kita tengok sebelah tanda noktah. Okey, apa itu tanda noktah? Tanda noktah atau titik terletak di akhir ayat. Dia, kalau kita nak letakkan tanda titik ataupun noktah ni di akhir ayat, terdapat beberapa penggunaan tanda titik, iaitu yang pertama, ni tanda titik dia terbagi kepada beberapa bahagian lagi. Okey, tanda titik digunakan untuk menunjukkan ayat penyata sudah sempurna. Mana kalau kita nak salah satu tanda untuk kita nak mengatakan bahawa ayat itu telah sempurna, iaitu kita meletakkan titik pada hujung ayat. Contoh dia, I tu. Yang pertama, abang memancing ikan di sungai. Abang memancing ikan di sungai. Jadi penyata lah. Letakkan titik di hujung tu, di sungai. Selepas sungai tu letak titik. Yang kedua, beg ini diperbuat daripada kulit buaya. Beg ini diperbuat daripada kulit buaya. Kita fahamlah, memberi faham. Mufid.
Okey, yang ketiga, kami akan pulang ke kampung pada hujung minggu ini. Jadi ayat itu memberi makna, memberi faham. Itu kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dia memberi faedah, al-mufid. Lafaz yang memberi faedah. Okey, yang kedua, tanda titik juga digunakan pada akhir nama orang. Akhir nama orang. Contoh dia apa? Contoh dia M. Nasir. M. Nasir. Asalnya kalau kita tengok pada tulisan Rumi, tulis M saja. M, lepas tu Nasir. Kan? Tapi kalau Jawi, Ain, Ya, Mim. Kena eja pula. M. Nasir. M. Titik Nasir. Okey, sebelah tu P. Titik Ramli. Lepas tu bawah sebelah lagi M. Titik Daud Kilau. Ataupun kita tulis macam nama Ustaz Muhammad Taufik M. Titik Taufik. Macam tu lah. Okay, tengok contoh dia. Cikgu M. Mukhtar. M. Titik Mukhtar mengajar pelajaran bahasa Inggeris. Tu ada titik juga tu. Okey. Selesai. Yang ketiga, tanda titik digunakan apabila menulis masa atau waktu untuk memisahkan angka, jam, minit atau saat. Okey, baik. Ni dia khusus pada jam, pada waktu. Jadi pada waktu kalau kita nak tulis simbol ataupun kita nak tulis nombor, jadi kita kena letak 2 titik. Ataupun 1 titik. Kita tengok sama-sama. Contoh, okey. Pukul 7.45. 7.45. 7 tu jam. Titik, lepas tu 45 tu minit. Nampak? 7.45. Bermaksud jam 7.45. Nampak? Contoh dia, loceng sekolah berbunyi pukul 7. Ada titik 45 pagi. Nak menunjukkan bahawa pukul 7.45 lah. Okey, selesai. Yang keempat, tanda titik digunakan apabila menulis tarikh untuk memisahkan hari. Pada tarikh pun dikhususkan letakkan titik. Kita kena ingatlah, tarikh ataupun masa kena letak titik. Okey, tengok contoh dia. Saya dilahirkan pada 3.11.1999. Ataupun 3 hari bulan 11 1999 di Hospital Kuala Lumpur. Jadi ringkas dia, tanda titik ni dia ada 4 lah. 4 pecahan. Yang pertama, kita nak sempurnakan satu kalam ataupun satu ayat, kita letak titik. Yang kedua, kalau nama orang, nama kan, M. Nasir, M. Daud Kilau, macam-macam lah. Nama orang dulu kan. Kalau kita pun boleh juga. Kalau ada Muhammad, Muhammad Taufik, Muhammad Arif, contoh. Yang ketiga, pada masa. Dan yang keempat, pada tarikh. Kita kena ingat tu. Jadi sempurnakan bacaan yang pertama. Yang kedua, nama orang. Yang ketiga, masa. Yang keempat, tarikh. Okey. Baik, kalau dah faham, kita sama-sama kita buat latihan. Tengok bawah tu latihan 1. Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi. Komputer, pejabat, restoran, sekolah, bangunan. Buat ayat penyata je. Buat ayat penyata, ataupun kalau nak lebih kreatif, buat campurkan ayat penyata ataupun kita letak nama orang yang perlukan letak titik, ataupun kita letak masa ataupun tarikh. Tak ada masalah. Tapi kalau tak mampu, ambil satu dulu. Ambil apa orang kata tu, buat ayat penyata dulu. Okey, baik. Latihan 1. Kemudian buat latihan 2. Tulis semula dalam tulisan Jawi. Ini mudahlah. Ketiga-tiga ni adalah ayat penyata. 1. Ayah bekerja sebagai pengawal keselamatan, titik. Yang kedua, Hari Raya Aidilfitri disambut pada bulan Syawal, titik.
Yang ketiga, Ali dan Ahmad bermain bola di padang sekolah. Titik. Wallahu a'lam. Setakat itu. Jadi untuk kerja sekolah kamu buat latihan 1 dan latihan 2. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Apa yang baik itu datang pada Allah SWT dan yang buruk itu datang pada Ustaz sendiri. Dan insya-Allah sama-sama kita mengambil manfaat. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.